Baik Azam, cadangan agar Gabungan Rakyat Sabah didaftarkan bagi mengukuhkan permuafakatan dalam kalangan ahli mendapat reaksi positif dalam kalangan pimpinan negeri. Masing-masing bersetuju cadangan tersebut direalisasikan. Kalau itu yang dikendaki oleh parti-parti dalam Gabungan Rakyat Sabah, kita akan berusaha untuk mendaftar GRS. Tujuannya ialah untuk menjadikan gabungan ini secara rasmi. Kita melihat ada juga kebaikan dia di sebalik penjelmaan parti GRS ini sebagai sebuah gabungan untuk memastikan bahawa kerajaan negeri Sabah ini sentiasa terpelihara dan dapat dilindungi dan dapat kita merancang satu pembangunan ekonomi, membela rakyat negeri Sabah dan juga membentuk satu ekonomi yang mampan pada masa akan datang. Hasil daripada permufakatan dan perbincangan kami nampak satu rumusan yang terbaik untuk GRS dan di mana rata-rata wakil-wakil rakyat yang ada sememangnya mau bahwa GRS ini akan cepat didaftarkan. Program pemukiman 3 hari ini antara lain ceramah membaiki rumah penduduk Daif, penyampaian bakul makanan, baik pulih masjid dan aktiviti sukan. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji G. Nor mahu agar semua pasukan keselamatan terus mempertingkat tahap kawalan khususnya di persempadanan negara. Saya telah dimaklumkan oleh Datuk Pusurujaya Polis Sabah mengenai perkara ini dan memang menjadi harapan kita supaya pihak pasukan keselamatan kita termasuk pihak polis supaya melihat perkara ini secara serius dan menyiasat apakah betul apa yang dinyatakan itu atau tidak. Tetapi apapun, saya amat yakin dengan pasukan keselamatan kita. Beliau memberi maklum balas berkenaan dakwaan seorang lelaki melihat lebih 10 individu mencurigakan berpakaian celoreng serta bersenjata menyusup masuk ke Lahad Datu pada 28 Januari lalu. Semalam, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jaute Dikun menyatakan bahawa semua pasukan keselamatan masih menjalankan risikan dan siasatan berhubung dakwaan tersebut. Manakala pada Jumaat, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah menerusi kenyataannya menjelaskan tidak ada sebarang petunjuk tentang dakwaan tersebut selain memberi jaminan tahap keselamatan pantai timur Sabah dari sebarang ancaman luar. Peniaga terus diingatkan agar tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan kawalan sesuka hati melebihi harga maksimum yang ditetapkan kerajaan. Langkah berkenaan akan meningkatkan kos sara hidup rakyat sekaligus memberi tekanan kepada pengguna. Presiden Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah, Datuk Chan berkata pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan terhadap peniaga yang tidak beretika dan menaikkan harga barangan kawalan sesuka hati. Sementara itu, peniaga dan pengguna yang ditemui berharap agar kerajaan dapat menyelesaikan isu kenaikan harga barang. Tapi barang dia makin sehari naik, besok lagi dia tahu berapa sudah harga tuh. Harapan saya akan turun semua ini. Jadi saya harap semua ini kerajaan atur semua ini harga-harga barang. Besar dia punya lonjakan naik. Kami pun kesian juga, tapi kami pun membeli daripada pihak pertama. And then diorang sudah kasih naik, kami pun terpaksa kasih naik lah. Jadi tiada pilihan, melainkan pihak kerajaan ataupun pihak berwajib yang akan mengkaji semula harga ini dan pantaulah itu harga. Kita boleh nampak kadang bisnesmu sekarang kurang. So macam kalau RM50 tu kita beli macam tiada apa-apa lah sekarang ni. So kalau boleh kerajaan kekalkan subsidi. Kalau orang cakap sekarang ni harga telur mau naik, ayam mau naik kan. So kalau boleh kekalkan subsidi tu sampai kita cakap stabil kan, kita punya kewangan semua stabil, barulah boleh.
Orang ramai boleh membantu KPDN HEP Sabah dengan melaporkan di talian 088 484 368 atau email e-aduan@kpdnhep.gov.my. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kota Kinabalu dan PPD Marang Terengganu kini menjalin kerjasama erat melalui persefahaman jaringan bestari menerusi Majlis Ramah Mesra di Bawah Bayu yang diadakan di Ibu Negeri. Persefahaman tersebut turut melibatkan Focal Person Kebangsaan KPM Negeri Sabah dan Terengganu. Focal Person Kebangsaan KPM Sabah, Muhammad Arif Sakaran berkata, persefahaman tersebut mampu berkongsi aspek pengurusan pendidikan yang baik selain memantapkan kerjasama antara dua negeri. Salah satunya ialah kalau kita lihat mengenai pendidikan, yang mana kita boleh berkongsi cara, tapi setiap negeri adalah berbeza di antara negeri masing-masing. Kita lihat di Terengganu lain, di Sabah lain. Tapi dari segi pendidikan itu, maktamatnya akan sama juga untuk kita memajukan pendidikan tersebut. Bersama dengan rakan saya di Negeri Sabah ni akan terus bersamalah berkolaborasi dalam program kemenjadian murid dan wujudkan sekolah kualiti, di mana kami akan terus membantu pihak sekolah dalam fokus akademik, sahsiah, kurikulum dan juga pembangunan infra. Jadi di sini tugas kami lah yang dilantik sebagai focal person untuk membantu sekolah untuk tujuan tersebut. Dalam pada itu, mereka turut bersetuju agar prosedur operasi standard SOP di sekolah perlu dipertingkatkan lagi berikutan pertambahan drastik kluster pendidikan kebelakangan ini. Perkembangan bola sepak pasukan Sabah FC, jentera serangan Sabah perlu diperkemas. Itu kesimpulan dibuat Ketua Jurulatih pasukan Sabah FC, Datuk Ong Kim Swee, selepas pasukannya seri 1 sama dengan pasukan Malaysia bawah 23 tahun menerusi ujian perlawanan persahabatan di Stadium Likas, Kota Kinabalu malam semalam. Menurut Datuk Ong, pihaknya kini mempertimbang pengemudi jentera serangan baru dari Jepun yang dijangka dapat beraksi dalam tempoh 2 minggu lagi. Apabila kita menyentuh tentang penjaring gol, apabila kita bermain 3 perlawanan yang lepas tanpa penyerang import tetapi peluang diberikan kepada pemain tempatan namun mereka tak berjaya menjaringkan gol. Ketua Jurulatih Malaysia bawah 23 tahun, Bradley John Meloni pula sebaliknya optimis dengan prestasi anak buahnya sebagai perlawanan pemanas badan sebelum ke Phnom Penh 14 Februari nanti. The players really played without fear. They created some very good chances, particularly in the first half, and a lot of very good combination play through the lines. So for our first real competitive friendly match together, I thought there was a lot of positives to take out of this match tonight. Gol jaringan pelawat disempurnakan menerusi sepakan percuma minit ke-78 oleh sarvanan anak lelaki Tiru Murugan. Sabah kemudiannya memperoleh gol penyamaan minit ke-82 menerusi penyerang Stuart John Wilkin. Sekian paparan dari negeri di Bawah Bayu. Jangan lupa lengkapkan vaksinasi anda dan anak-anak kerana lindung diri, lindung semua. Saya Konstantin Palawan, kembali bersama Azam Husin di Angkasa Puri. Silakan.